Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Profesor Insinyur Dr. Suhaimi bin Abdul Rahman selaku Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina merangkap penaung kelab sukan dan kebajikan Pakatan Fakulti Kejuruteraan Sutera. Yang berbahagia Encik Fazli bin Abu Sadin selaku Yang di-Pertua Bersutera, yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Hasan selaku penceramah kita pada pagi ini, di mana kita mendekan Fakulti Kejuruteraan, pengurusi jabatan, Ketua Pendaftar Encik Muhammad Najib bin Adun, pensyarah-pensyarah, kaki dengan akademi, kaki dengan pusat pelaksana dan hadirin-hadirat yang sekalian. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam ruangan dalam majlis ilmu, iaitu majlis ceramah sempena kita menyambut kedatangan Isra wal Mi'raj. Jadi alhamdulillah tuan, saya bagi pihak Yayasan Besar Sutera mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat yang dapat meluangkan masa sama ada yang berada dalam bilik aktif ini dan juga yang berada di talian di alam secara Zoom sekarang ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, jadi kita pilih tajuk untuk ceramah Isra Mi'raj kali ini datang tentu sebuah kemarau. Jadi alhamdulillah kita perkenalkan sikit latar belakang ceramah kita pada hari ini. Nama penuh Ustaz adalah Muhammad Hafiz bin Hasan, berasal daripada negeri Serani Mekah, daripada negeri Qatar Darul Naim, di mana Ustaz mendapat pendidikan awal. Pengajian pertamanya di negara jiran kita, negara Thailand, selama 12 tahun dalam menghafal Al-Quran dan juga belajar kitab. Jadi 12 tahun di Thailand. Kemudian meneruskan pengajian pondok di Kelantan selama 5 tahun. Jadi di situ saja 12 tahun bidang pengajian agama. Kemudian diteruskan lagi meneruskan pengajian peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang bahasa Arab di UC Al-Azhar Mesir selama 5 tahun. Dan kemudian tak cukup lagi dengan ijazah pertama dan meneruskan lagi dengan ijazah bidang syariat di Indonesia selama 3 tahun. Jadi kita ada 2 ijazah, satu bahasa Arab dan satu syariat. Kemudian sudah habis menamat pengajian. Dan sekarang pun saya difahamkan Ustaz membuat master di UC Awam di United Utara. Kemudian Ustaz memasuki alam keadaan dan bekerja sebagai Firman Yatim Yayasan Dakwah Islamiyah. Kemudian meneruskan pekerjaan di mengajar di sekolah swasta dan kemudian sebagai eksekutif halal sekolah syarikat di Bandar Kajang. Dan kemudian menjadi model tahfiz di Puchong selama 3 tahun. Dan sekarang Ustaz bertugas di salah sebuah tahfiz di Kajang dengan jabatan sebagai timbalan model. Jadi Ustaz Hafiz mendapat tauliah mengajar daripada JAIS Selangor dan juga daripada Wilayah Utara. Jadi alhamdulillah kita dapat membawa Ustaz untuk pada pagi ini untuk bersama-sama dengan kita. Jadi bagi memberkati majlis, kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Saya masa saya menyebut kepada Pak Ustaz untuk memulakan majlis pengusiaan ini. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والحوادثين. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم افتح لنا حكمتك واشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وبيسر ولا تعسر وبتمم الخير برحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita menaikkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan serta taufik hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapat sama-sama kita berkumpul pada satu majlis yang sangat mulia memperkenalkan peristiwa perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya teruskan ucapan ataupun tazkirah pada pagi ini, saya hormati yang berbahagia Profesor Dr. Suhaimi bin Abdul Rahman sebagai dekan di Fakulti Kejuruteraan Alam Bina, dan juga yang berbahagia yang berusaha Encik Fadli bin Abdul Salim yang dipertua Kestra, dan ahli-ahli Kestra dan warga Fakulti Kejuruteraan Alam Bina. Terima kasih di atas liputan ini. Mudah-mudahan seseluruhan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mohon maaf kalau minta benar nak sebut satu persatu agak kita tak kenal sangat, sekadar umum saja. Alhamdulillah. Apa-apa pun kita bersyukur kepada Allah kerana dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan dapat kita bertemu dengan bulan Rajab, bulan yang mana peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala membawa baginda kekasihnya sallallahu alaihi wasallam bawa naik menuju berjalan daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis, dan daripada Baitul Maqdis bawa naik ke langit, naik langit pertama, kedua, ketiga sehingga langit ketujuh, sehingga naik sampai di Sidratul Muntaha bernajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon menerima sembahyang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak masuk kepada pembicaraan mengenai perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam, kita masukkan lebih dahulu perjalanan setiap manusia. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia akan melalui 5 perjalanan hidup. Yang pertama dinamakan alam zuriat. Setelah alam zuriat, kita akan berpindah ke alam yang kedua dinamakan alam kandungan seorang ibu dari yang bergelar wanita. Yang wanita yang bergelar ibu. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat adalah alam barzakh. Yang kelima adalah alam mahsyar. Setiap orang mesti melalui 5 perjalanan ini. Tak kira seorang kecuali walaupun seorang. Adapun perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kesedihan Nabi. Kerana kesedihan Nabi, kerisauan baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalnya 2 orang yang disayangi. 2 orang yang membela dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Setiap kafir Quraisy datang menentang Nabi, bapa saudara Abu Talib. Bapa saudara Abu Talib yang datang menahan baginda sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada khianati Quraisy pada ketika itu. Dan yang kedua, meninggalnya orang yang disayangi Siti Khadijah radhiyallahu anha, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menunjukkan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah nak gembirakan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah perjalankan Nabi.
Sebab itu bila antara Siti Khadijah radhiyallahu anha isteri Nabi dengan Abu Talib, orang yang sangat membantu Nabi, yang sangat membela Nabi dan kesusahan, dua orang ini jaraknya berlaku kematian 2 tahun sebelum hijrah kita sallallahu alaihi wasallam, sebelum berlaku Isra dan Mi'raj. Kerana kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang ini meninggal dunia tidak berapa lama jaraknya. Ada setengah riwayat mengatakan antara Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan Abu Talib meninggal dunia selang 35 hari sahaja. 35 hari sahaja meninggalnya Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan Abu Talib. Di mana itulah kesedihan baginda sallallahu alaihi wasallam tak dapat ditanggung kesedihan. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala mula memperjalankan baginda daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Bila sebut Isra dinamakan berjalan. Perjalanan Nabi menuju ke Mekah atau menuju ke Baitul Maqdis kerana nak muliakan ataupun nak gembirakan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Isra perjalanan, kalau kita memperhatikan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan kufur. Sebab apa Allah sendiri menyebut Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hamba. Berjalan di sini bukan sahaja dengan roh, tetapi roh dan sekali berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Baitul Maqdis. Sebab pertikaikan mengenai perjalanan Nabi boleh menyebabkan murtad, keluar daripada agama Islam. Itu besarnya. Sebab itu kalau mempertikaikan tentang Mi'raj, itu khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Sebab Mi'raj ini tanggung. Naik ke langit itu ada khilaf para ulama. Kita ada perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran tidak boleh dipertikaikan. Ini nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika itu memperjalankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun perjalanan kita sebagai hamba, kita bermula daripada alam zuriat. Sebelum kita pindah kepada alam yang kedua dinamakan alam kandungan seorang ibu, kita terlebih dahulu akan ditanya, akan dipersoal oleh Allah sebelum diturunkan oleh Allah ke alam yang kedua. Yang pertama, bila mana Allah ataupun Allah Ta'ala menyuruh seluruh zuriat tadi keluar daripada belakang sulbi Nabi Adam AS, keluar itu untuk dikumpulkan oleh Allah seluruh zuriat tadi di padang Arafah. Ini disebut di dalam kitab Sabil Al-Adhkar wal I'tibar. Habib Abdullah Al-Haddad sebut dalam kitabnya. Maka ketika itu manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah, maka Allah Ta'ala tanya di antara zuriat tadi. Sebab itu kata para ulama, zuriat pada ketika itu 40 zuriat, bandingan dia berat bandingan itu antara zuriat tadi. Nak banding dengan sebelah sayap nyamuk dan sebelah sayap nyamuk lagi. Zuriat pada kisah itu 40 zuriat. Ini nak menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala ketika itu. Zuriat ini seluruh zuriat, sama ada zuriat yang beriman atau tidak, semua dikumpul oleh Allah. Kerana apa dikumpul oleh Allah tanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, kata Allah. Maka seluruh zuriat tadi menjawab, qalu bala syahidina, bahkan akan bersaksi, ya Allah, engkau lah Tuhan kami dan sebagainya. Bila mereka diberi jawapan daripada Allah, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala pindah mereka ke alam yang kedua, dinamakan alam kandungan seorang yang bergelar ibu. Ada di dalam kandungan lebih kurang dalam 9 bulan, maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila berada dalam kandungan tadi berapa lama yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah manusia di dunia. Lalu bila mana keluar, Allah Taala kata, "Thumma nukhrijukum tifla." Kami keluarkan kamu, kata Allah, dalam keadaan kamu kanak-kanak. Kalau kamu seorang baby, kata Allah Subhanahu wa taala, "Thumma litablughu ashuddakum." Kemudian kami jadikan kamu seorang dewasa, kata Allah. Boleh berfikir, boleh ada ilmu. Dulu tidak ada pengetahuan ilmu, sekarang ada pengetahuan ilmu. Dulu tak boleh berbeza antara mana baik mana buruk, sekarang kita boleh beza antara baik dan buruk.
Maka kata Allah, "Tsumma litablughu asyaddakum wa minkum man yutawaffa." Dan ada sebahagian kamu, kata Allah, kami akan matikan lebih awal di kalangan kamu, kata Allah. Ini nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan di dunia untuk berusaha melaksanakan ibadat kepada Allah. Selepas kematian kita akan ditanya, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita masuk ke alam barzakh, alam yang keempat. Alam itu dinamakan alam barzakh. Alam yang yang mana Allah Subhanahu wa taala letak manusia sebelum berdirinya berlaku di hari kiamat. Ini nak menunjukkan perjalanan hidup manusia. Hanya sekejap sahaja di dalam perjalanan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda sallallahu alaihi wasallam ini sebelum Allah Taala memperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu duduk sedang berbaring dengan bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan ada riwayat di Baitullahil Haram di dalam Hijr, di Ismail. Nabi duduk kat situ. Nabi berguling-guling dengan bapa saudara dia dengan lambung sebelah kanan. Ada Syekh Daud disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Bila Nabi berguling-guling dengan bapa saudara dia pada ketika itu, ada antara dua orang. Ada yang pertama namanya Hamzah, bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua Ja'far. Duduk berguling dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia adik-beradik kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia berguling-guling di hadapan Hijr Ismail tadi. Maka pada ketika itu tiba-tiba datang dua malaikat. Malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Sebab itu Hamzah ini bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam digelarkan dia sebagai Asadullah, bapa singa. Nama dia adalah Abu Ammar, Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudaranya Abu Talib. Dua beradik lah. Ini menunjukkan dia bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dia ini menunjukkan bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ini adalah bapa saudara Nabi, dan antara Hamzah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saudara penyusu dan menyusu kepada Halimah Suwaibah. Bapa saudara Nabi bernama Hamzah juga menyusu dengan Suwaibah pada ketika kecil dulu. Nabi juga adalah menyusu kepada Suwaibah. Ini yang menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana datang Jibril alaihi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, dibentangkan, ditidurkan baginda sallallahu alaihi wasallam di belakang. Maka ketika itu dia memerintah segala perkara, diperintah oleh Jibril membelah dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu peristiwa yang berlaku di atas diri baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat oleh Allah menuju ke Baitul Maqdis, Allah Taala sucikan hati Nabi. Hati Nabi dah sudah cukup suci dan bersih. Cuma ketika itu kata para ulama, disucikan hati Nabi, takut Nabi rasa ada bimbang dan takut bila mana dibawa perjalanan Nabi di tengah jalan tadi, sebab banyak peristiwa akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hati Nabi teguh dan kental dan teguh dan kemas. Bila mana bertengok sesuatu peristiwa, Nabi tak rasa takut dan tak rasa gemetar dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Ringkas kita, maka ketika itu Nabi dibaringkan oleh Jibril alaihi salam, dibawa oleh Jibril satu bantal daripada satu batik daripada air Zam-Zam. Kita sedia maklum bagaimana Allah Taala menyuruh Jibril untuk membersihkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah daripada bermula daripada halqum sampai ke pusat baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa bius. Maka ketika itu dibasuh oleh Jibril alaihi salam, sebasuh dengan suci bersihnya, maka dibasuh dengan air Zam-Zam. Ini yang menunjukkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam sangat teguh, sangat kemas dengan apa yang dia. Hadirin muslimah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala.
Begitulah setiap perjalanan hidup kita. Bila mana kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, selepas kita dilahirkan, dikeluarkan di dunia, maka kita akan melakukan sesuatu perkara yang diperintah oleh Allah. Bila melaksanakan ibadat diperintah oleh Allah, mendapat bahagia, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu bila mana manusia berada di dunia, di atas dunia ini, berapa lama ditentukan oleh Allah, maka mereka akan berpindah ke alam dinamakan alam barzakh. Alam barzakh adalah alam yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperintah oleh Allah, kedua malaikat datang kepada jenazah tadi. Sebab itu kalau kita amal yang baik, amal yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, pasti kita akan dapat menjawab setiap pertanyaan yang ditanya oleh muka dan nakir tadi. Sebab itu antara malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimasukkan ke dalam alam barzakh, kata para ulama setengah kitab di dalam kitab Daqaiqul Akhbar mengatakan, sebelum muka dan nakir datang kepada jenazah tadi, datang juga satu malaikat yang bernama malaikat Ar-Rahman. Malaikat Ar-Rahman ini datang kepada jenazah tadi, akan tanya, akan beritahu kepada jenazah tadi, wahai hamba Allah, tolong tuliskan kebaikan kamu dan keburukan kamu. Maka bila mana ditulis tadi kebaikan, dia gembira, dituliskan keburukan, dia menangis. Lalu kata malaikat tadi, kenapa kamu menangis? Sebab aku rasa malu dan masa malu kepada kamu. Lalu malaikat Ar-Rahman kata, wahai hamba Allah, kamu melaksanakan dosa, kamu melakukan dosa kepada Allah, bukan kepada Allah. Maka ketika itu dia menangis dan menyesal di atas perbuatan dia. Maka ketika itu baru datang malaikat muka dan nakir. Akan ditanya satu persatu ditanya. Bila ditanya orang beriman tanya orang beriman, lalu ketika itu orang beriman menjawab dengan tenang, dengan bahagia. Bila tanya orang yang tidak beriman kepada Allah, maka ketika itu mereka tanya, siapa Tuhan kamu? Tidak tahu, la adri. Siapa Nabi kamu? La adri, tak tahu. Sesuatu perkara ditanya, semua tak boleh jawab. Maka malaikat kata, ala daraita, tidakkah kamu tahu Nabi kamu? Tidakkah kamu kenal agama kamu? Tidakkah kamu kenal Tuhan kamu? Maka ketika itu malaikat yang bertanya tadi, dia bertinggallah jenazah yang tidak boleh jawab tadi. Bila tinggal yang tak boleh jawab tadi, datang satu malaikat lagi. Malaikat yang didatangkan oleh Allah datang khusus untuk menyesa jenazah tadi, menyesa hamba yang derhaka kepada Allah. Malaikat ini datang, matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, dan satu lagi di tangan dia ada satu pemukul daripada pemukul besi yang disediakan oleh Allah bagi malaikat tadi untuk memukul ataupun menghancurkan jenazah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah antara perjalanan hidup manusia. Kalau perjalanan hidup manusia kesudahan yang baik, maka akan terima balasan yang baik. Bila hidup manusia kesudahan yang tidak baik, maka dia akan dapat kesudahan yang tidak baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap perjalanan manusia, belum lagi kita menuju ke alam akhirat. Sebab itu bila mana bangkit di hari akhirat, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu tanya begitu, ya Rasulullah, bagaimana keadaan manusia bangkit di hari kiamat nanti? Bagaimana keadaan manusia? Adakah mereka bangkit di dalam perkumpulan ataupun bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muaz, pertanyaan kamu itu adalah sangat yang mengerikan bagiku, wahai Muaz. Kerana pertanyaan kamu itu menyebabkan kesedihan datang dalam diriku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, manusia di kalangan umatku akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 golongan manusia. Inilah perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Nabi kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu perjalanan manusia. Bila bangkit dengan kebaikan, dia akan baik, kesudahan dia adalah baik, terima adalah syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dada, disucikan hati baginda. Hati baginda suci dan bersih dah, tetapi disucikan lagi sebab apa? Sebab diteguhkan hati baginda supaya kuat hati baginda bila mana bertemu dengan sesuatu perkara yang ditunjukkan oleh Allah di dalam perjalanan serta malaikat tadi,
maka ketika itu Allah bersih supaya Nabi tak rasa takut dan tak rasa bimbang bila mana dibawa malaikat tadi menuju ke Baitul Maqdis. Sebab itu perjalanan Nabi SAW disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj, dibawa Nabi daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Beberapa banyak peristiwa yang ditunjukkan oleh Allah, satu persatu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu setelah selesai hati baginda, mana belah dada baginda tadi, maka malaikat Jibril pun mula isikan dalam hati baginda dengan hikmah dan iman di dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan maka dipenuhi hikmah dan ilmu dan yakin Islam di dalam hati baginda. Maka ketika itu ditutup, dijahit semula, kemudian dibawa Nabi SAW pada tempat yang sama, yang tempat yang diangkat baginda tadi. Maka ketika itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seekor binatang. Lalu kita dengar seekor borak yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Borak ini satu binatang yang laju, sebab itu dinamakan borak. Borak ini kalau kita sebut dalam bahasa Arab, barkun kilat. Sebab perjalanan borak ini sangat pantas, sangat laju. Sekali langkah dia boleh jauh je sejauh mata memandang. Ini barkun dinamakan borak kilat. Maka borak ini yang membawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia ada 4 kaki seperti mana binatang lain juga. Tapi keistimewaan borak ini yang dikatakan oleh Syekh Dawah Al-Batani rahimahullah ta'ala, dia ni telinga dia sentiasa bergerak-gerak. Dua daun telinga dia. Telinga dia sentiasa bergerak-gerak. Ini antara binatang yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binatang ini tak pernah dinaiki oleh orang lain kecuali para nabi, para rasul. Juga Nabi Ibrahim pun pernah naik seekor borak juga. Dikatakan setengah riwayat. Ini dah menunjukkan borak yang dinaiki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila naik di atas, Nabi nak naik di atas dia. Nabi nak naik di atas belakang borak tadi. Borak mula meliarkan diri. Seolah-olah tak dibenarkan baginda naik di atas diri dia. Maka bila Nabi naik, dia pun mula gerak di atas badan dia tadi. Maka setelah beberapa kali berlaku kemudian, maka malaikat Jibril tengok. Malaikat Jibril nampak ketika itu, dia pegang belakang, pegang telinga borak tadi. Lalu kata Jibril, wahai malaikat, wahai borak, tidakkah kamu malu dengan seorang manusia ini? Kamu tidak malukah dengan seorang manusia yang bernama Muhammad ini? Maka ketika itu, bila mana borak tadi dengar perkataan Jibril alaihissalam, penuh borak tadi daripada kepala ke badan itu penuh kerana malu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Jibril, malaikat tadi kata kepada borak, dia pun duduk dengan keadaan rendah diri hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas dia. Ada dikatakan oleh Abu Sa'id bin Al-Musayyib berkata, borak yang dinaiki oleh Nabi SAW juga pernah dinaiki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini cerita diriwayat oleh Sa'id bin Musayyib. Dikatakan Nabi Ibrahim pernah naik borak yang dinaiki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah datang ke Baitul Haram, datang untuk naik untuk pergi ziarah anaknya Nabi Ismail dengan Siti Hajar pada ketika itu. Ini keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalan Nabi. Malaikat Jibril berada di sebelah kanan Nabi, malaikat Mikail ada di sebelah kiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalan Nabi sampai satu tempat. Borak ini bila mana dia berjalan menuju ke satu bukit yang lain, satu gunung ke satu gunung yang lain. Bila dia naik ke arah gunung tadi, kaki yang depan dia dipendekkan. Kaki depan ini borak ini keistimewaan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki depan dia pendekkan, kaki belakang dia panjangkan. Sebab apa? Sebab borak ini bila mana pendekkan kaki depan, panjang kaki belakang, bila dia naik di atas bukit, Nabi tak condong ke belakang, tak condong ke depan, kiri ataupun kanan. Dan muliakan Nabi. Sehingga bila mana dia melepasi gunung tadi,
dia turun ke bawah, kaki depan dipanjangkan, kaki belakang dipendekkan. Inilah seekor borak yang dinaiki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka nak menunjukkan peristiwa ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Jibril sampai satu tempat di Madinatul Munawwarah. Maka Nabi sentiasa berjalan sampai satu dusun yang banyak namanya Nakhal, yang ini pohon-pohon kurma banyak. Satu tempat ini penuhi dengan pohon-pohon kurma. Maka ketika itu turun baginda sallallahu alaihi wasallam terus sembahyang. Bila sembahyang tadi selesai sembahyang, lalu Nabi naik di atas borak tadi, lalu berjalan baginda. Tengah-tengah berjalan tadi Nabi tanya, wahai malaikat, wahai Jibril, apakah tempat itu wahai Jibril? Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi, itulah tempat Taibah. Asal nama dia ada nama 3 nama, Taibah dan juga nama Al-Madinatul Munawwarah dan juga Yasrib. 3 nama ini yang digelarkan di negeri Madinatul Munawwarah. Sebelum ada seorang raja yang bernama Raja Tabi. Raja Tabi ini di zaman beratusan beribu tahun sebelum bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab antara jarak Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaraknya 2000 tahun. Jarak dia. Maka kata setengah dalam tafsir Nurul Ihsan ada sebut, dan seorang Raja Tabi ini dia berhasrat untuk datang ke Baitillah untuk menghancurkan Kaabah. Bila nak hancurkan Kaabah, maka dia dengar perkataan daripada pendeta Yahudi macam kitab Taurat pada ketika itu yang belum diubah sesuai kitab Taurat di zaman itu, dibaca oleh ulama alim di kalangan ahli kitab tadi. Maka dia kata di akhir zaman akan keluar seorang nama Muhammad, cirinya begini-begini kata dia. Maka dia akan timbul di Mekah Al-Mukarramah, di Baitullahil Haram. Dia baru niat saja untuk nak menghancurkan Kaabah. Bila dia dengar peristiwa ini akan muncul seorang Nabi di akhir zaman, seorang manusia akhlaknya begini-begini, lalu dia tak jadi. Mana tukar fikiran dia tak nak buat. Lalu ubah fikiran dia nak menjahanamkan negeri Madinatul Munawwarah. Bila nak Isra negeri Munawwarah, Madinatul Munawwarah, maka dikatakan juga oleh pendeta Yahudi tadi dalam kitab Taurat disebut juga, mengatakan Muhammad ini akan berhijrah ke Madinah. Bila dia dengar perkara itu Muhammad akan berhijrah ke Madinah, dia tak jadi nak serang Madinah pada ketika itu. Maka dia pun mula tulis surat. Satu surat, dia kirim salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi belum lahir lagi. Nabi belum keluar lagi, dia tahu dah ciri-ciri Nabi, bagaimana bentuk Nabi, bagaimana akhlak Nabi yang diceritakan dalam kitab Taurat. Maka ketika itu dia tulis satu surat, maka dia tutup dengan surat tadi dengan kempingan yang kemas, dia hantar kepada anak cucu dia. Sebab anak cucu dia yang banyak yang ada di Madinah di kalangan Aus dan Khazraj. Khazraj dan Aus ini adalah anak cucu kepada Raja Tabi. Dia tulis surat, dia tutup surat tadi dengan peti yang kemas, dia kirim setiap lapisan anak cucu dia. Lapisan yang pertama meninggal, dia akan kirim surat lapisan yang cucu yang kedua. Begitu seterusnya sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sampai di Madinatul Munawwarah, anak cucu dia di kalangan Aus dan Khazraj ini, dia bawa satu peti, dia pergi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ini adalah surat nenek kami beri kepadamu ya Rasulullah. Sebab itu di kalangan Madinatul Munawwarah ramai, bila Nabi sampai di sana, mereka sempat ataupun cepat menerima Islam daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Di dalam surat tadi ditulis, dikirim salam, ya assalamualaikum, ya assalamualaikum ya Muhammad, yang bulat surat tadi, dan ikutlah kamu dia. Pesanan Raja Tabi tadi. Maka anak cucu dia bila dia tengok surat yang ditulis oleh datuk nenek dia tadi dalam peti tadi, sebab itu mana Nabi sampai di Madinatul Munawwarah, di kalangan mereka cepat menerima Islam dan dakwah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi buka surat, Nabi tengok, ya assalamualaikum ya Muhammad. Jadi kisah, sedangkan surat itu beribu tahun lamanya. Sedangkan Raja Tabi tadi tak pernah jumpa dengan Rasulullah, tapi dia tahu bagaimana sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana sampai di Madinah, kita nak ringkaskan cerita.
Bila sampai di Madinah, Nabi dikatakan oleh Jibril, itulah Madinah wahai Muhammad, tempat yang mana kamu akan berhijrah, kamu akan berpindah. Sebab asal nama Madinah dinamakan Yasrib, nama Yasrib. Tetapi setelah berhijrahnya Nabi SAW kepada Madinah tadi, maka Nabi ubah menjadi Madinatul Nabi SAW, yakni kota baginda SAW. Dan Madinatul Munawwarah yang dikatakan kota yang bercahaya sebagai cahaya keimanan. Sebab Nabi sampai di Madinatul Munawwarah, orang yang tidak beriman kepada Allah, semua mereka mendapat keimanan yang sempurna, keimanan yang sahih daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan Madinatul Munawwarah, negeri kota Nabi. Madinatul Munawwarah dikenali dengan kota yang penuh bercahaya, yang didatangi oleh Nabi cahaya daripada iman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan dan keutamaan Madinatul Munawwarah itu nak banding dengan kota-kota yang lain, beza. Itu antara kota yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun naik bawa tadi terus berjalan sampai di Madian. Sampai di Madian turun Nabi sembahyang, dan kemudian Nabi sampai setelah sembahyang selesai, Nabi pun naik bawa kembali terus berjalan sehingga ditanya oleh Nabi kepada Jibril, wahai Jibril, apakah tempat itu Jibril? Maka ketika itu kata Jibril alaihissalam, maka tempat ini wahai Muhammad, kata dia adalah tempat dia bernama Madian. Madian satu pohon kayu yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, inilah pokok dia. Satu pokok ini tempat yang mana Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya Nabi Musa alaihissalam, anak lelaki kepada Imran bin Yashhar. Ini Nabi Musa alaihissalam dan ibunya Yaum Kabat, nama ibu kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan dia adalah saudara dari Nabi Harun. Dia ada beradik dengan Nabi Harun alaihissalam. Sebab itu Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa dengan Nabi Harun untuk menyampaikan risalah dakwah pada ketika itu di zaman Fir'aun laknatullah. Ini nak menunjukkan, sebab itu antara anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam juga. Nabi Yaqub alaihissalam ini ayah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yaqub ni ada dua nama. Yang pertama Nabi Yaqub, yang kedua nama Israel. Nama Israel ini sebagai nama gelaran sebab Nabi Yaqub ini selalu berjalan ke mana. Nabi Yaqub ni dia suka jalan ke mana, sebab digelarkan dia sebagai Israel. Sebab itu setelah Nabi Yaqub menjadi menteri di Mesir pada ketika itu, Nabi Yusuf membawa Bani Israel yang ada di kota Kan'an, kalau tak silap saya, pada ketika itu lebih kurang 70 orang Bani Israel dibawa letak di Mesir. Maka mereka berbiak di Mesir lama-kelamaan, semakin lama semakin ramai, sehingga beratusan ribu Bani Israel. Setelah itu dibangkit pula Fir'aun. Fir'aun itu bila mana dibangkit Fir'aun, dia ambil Bani Israel jadikan sebagai hamba. Sebelum, maka ketika mana Fir'aun ambil seluruh Bani Israel jadikan hamba, sebelum dibangkitkan Nabi Musa nak menentang, jarak dia 400 tahun lama ni. 400 tahun jarak nak bangkit Nabi Musa untuk nak bawa Bani Israel pergi ke Syam. Maka tidak diberi kebenaran oleh Fir'aun. Maka itu mula perkara yang tercetus satu pembalahan, mula mempertikaikan satu perkara. Maka lama-kelamaan Nabi Musa dapat melepaskan keturunan Bani Israel daripada pegangan Fir'aun, maka dibawa lari daripada Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini nak menunjukkan bagaimana tempat yang tersebut yang dikatakan oleh Jibril, inilah tempat mana yang Musa bermunajat berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi terus berjalan sampai di satu tempat yang bernama Baitul Lahmi. Satu tempat Baitul Lahmi ketika itu tempat apa ni? Tempat yang mana diperanakkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diberanakkan, dilahirkan oleh Siti Maryam di Baitul Lahmi. Kisah Nabi Musa alaihissalam panjang cerita dia. Sebab Siti Maryam ini dia mengandung pada ketika itu, dikenci atau dihina oleh masyarakat. Pada ketika itu Siti Maryam terus membawa kandungan lari daripada tempat masyarakat tadi untuk menyelamatkan Siti Maryam ini.
dia dijaga oleh Nabi Zakaria. Sebab itu di kalangan di dalam kitab Kifayatul Muhtaj ada 10 kanak-kanak yang berkata-kata yang bercakap. Antara salah satunya Siti Maryam. Yang kedua yang pertama Nabi kita Muhammad, yang kedua Siti Maryam, Nabi Ibrahim, dan juga anak sepada Masyitah, dan juga anak yang menjadi saksi kepada Juraish, pemuda yang dituduh dari fitnah oleh iblis sendiri, dan juga Mubarak. Antara anak-anak yang bercakap di usia kecil, kata Al-Imam Musyuti rahimahullah ta'ala, ada 10 golongan. Yang pertama, baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar daripada kandungan ibu dia, Nabi ucapkan perkataan yang pertama yang dikeluarkan daripada mulut Nabi ialah Alhamdulillah. Maka disebut seluruh para malaikat bila dengar perkataan ucapan Nabi Muhammad, maka dia malaikat sebut, ya malaikat pun kata balik, ya rahamukallah. Malaikat dijawab oleh para malaikat. Maka ketika itu ada riwayat yang kedua mengatakan Nabi keluar daripada kandungan ibu dia, Nabi ucapkan yang pertama Alhamdulillahillah subhanahu, yang disebut oleh Ibn Abbas, dia dikatakan oleh Halimatul Sa'diyah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang dikatakan oleh Halimatul Sa'diyah, sebab Halimatul Sa'diyah kata ketika mana Nabi selesai menyusu daripada dada dia, di kata hari yang terakhir dia dengar ucapan dikeluar daripada mulut Nabi pada ketika itu adalah perkataan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sebab itu dalam mazhab kita yang imam mazhab kita letak yang pertama selepas takbiratul ihram, pertama yang diucap adalah doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini dikatakan Nabi SAW sejarah ringkasnya, Nabi umur 5 bulan dia boleh berjalan. Di baginda SAW disebut dalam kita berjanji Nabi umurnya 9 bulan Nabi boleh bercakap dengan laju, dengan fasih, dan berjalan dengan laju. Inilah baginda SAW. Nabi sampai di satu tempat bernama Lahmi. Nabi terus sembahyang, kemudian Nabi tanya Jibril, ya Jibril, tempat apa ini ya Jibril? Tempat Nabi Musa diperanakkan oleh Maryam pada ketika itu. Antaranya Siti Maryam, dia berkata-kata dan bercakap. Ketika mana Hannah ini ibu kepada Maryam, dia bernazar kalau dia dapat anak lelaki, dia jadikan anak lelaki ini seorang yang berkhidmat di Masjid Al-Aqsa, jadi seorang khadam menjaga agama Allah. Maka ketika itu bila lahirnya, tengok rupa-rupanya seorang anak perempuan, maka oleh kerana itu dia nak lepaskan nazar dia jadikan anak perempuan dia ini letak di Masjid Al-Aqsa, di atas sutuh tu. Dia dijaga oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Bila dijaga oleh Nabi Zakaria, setiap masa Nabi, kunci yang ada pada ketika itu Nabi Zakaria seorang saja. Maka naik Nabi Zakaria buka pintu, setiap hari Nabi Zakaria bagi makanan. Masa itu umur Maryam setahun 6 bulan umur dia. Letak di atas tu, setiap kali masuk Nabi Zakaria masuk ke bilik Maryam tadi, tengok Maryam sedang bermunajat kepada Allah. Berzemana setengah sembahyang. Setelah tu dia pun keluar letak makanan doa. Masuk kali yang beberapa kali yang seterusnya, buka pintu bilik, melihat ada penuh buah-buahan di sekitar kita, dikelilingi Maryam pada ketika itu. Lalu Nabi Zakaria tanya, wahai Maryam, daripada mana buah kamu dapat ini? Sedangkan kunci tak ada seorang pun yang dapat buka pintu bilik ini kecuali dia. Dan Maryam kata, huwa min indillah, datang daripada Allah Ta'ala. Dia ni rezeki yang ada datang di sisi Allah. Bercakap ketika itu Maryam umur dia setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan ni bermakna 18 bulan lah, lebih kurang 18 bulan umur dia. Dia berkata-kata dan bercakap. Setelah itu dia lahir tadi, orang tuduh dia berzina. Lalu ada seorang kanak-kanak yang bernama Nabi Yahya. Nabi Yahya juga menjadi saksi kepada Nabi Isa. Ini antara baby yang kanak-kanak yang bercakap. Nabi Yahya pada ketika itu jarak dia umur dengan Nabi Musa. Selepas lahir Nabi Isa, umur dia Nabi Zakaria umur setahun baru. Dia sepupu kepada Maryam. Setahun umur dia kata. Lalu ketika itu dia tahu Isa ini adalah hamba Allah, Nabi Rasul Allah. Lalu pada ketika itu orang masyarakat pada itu tak yakin, dia tak percaya lagi.
Lalu mari Allah tanya Maryam ni, berkali-kali tanya, daripada anak kamu anak siapa wahai Maryam? Maryam tak kata apa, tak tuduh orang, tak kata buruk pada orang lain. Dia kata, kalau kamu nak tahu sangat, tanyalah dia. Padahal pada ketika itu Nabi Isa masih kecil. Kalau kamu nak tahu, tanyalah dia sendiri. Lalu Nabi Isa menjawab, aku adalah hamba Allah, aku adalah pesuruh Allah yang diutuskan membawa risalah Allah. Itu antara perkataan Nabi Isa AS berkata-kata di hadapan masyarakat yang ramai. Itu dinamakan tempat yang Nabi bertemu, Nabi berjumpa, itu dinamakan Baitul Lahmi, tempat yang mana diperanakkan Nabi Isa AS oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluarkan oleh Allah daripada kandungan Siti Maryam pada ketika itu. Maka Nabi terus berjalan. Nabi terus berjalan lagi sampai sehingga satu tahap Nabi melihat tiba-tiba ada seekor jin ifrit ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi, ketika itu Nabi pun tengok satu jambak api ikut Nabi. Nabi pun tengok. Nabi tak takut sebab hati Nabi dibersihi, disuci dah. Itu antara salah satu sebab Allah Ta'ala sucikan, bersihkan hati Nabi untuk meneguhkan hati Nabi supaya tak takut apa sahaja lintangan ataupun halangan datang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila balang naik atas borak tadi, Nabi pun tengok ada satu jambang api ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi pun tengok dan Jibril berkata, wahai Muhammad, kamu nak tahukah apa itu yang ikut kamu wahai Muhammad? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nak wahai Jibril. Lalu Jibril kata, itulah seekor jin ifrit. Lalu jin ifrit berkata, jin ifrit kata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nak hancurkan aku, kalau kamu nak musnahkan aku dengan satu doa sahaja, kata Jibril, kata jin ifrit tadi. Lalu Jibril kata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, nak tak aku nak ajar kamu satu doa ini? Kalau kamu baca, nescaya api yang ikut kamu itu akan terpadam dengan serta-merta yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Maka kata Nabi, ya, bahkan boleh, ajarlah kepadaku wahai Jibril. Maka ketika itu Jibril pun berkata dan baca, a'udzu bi wajhillahil karim. Antara doa ini sangat mustajab. Kalau orang yang dirasul ataupun di isteri baca doa ayat ini dan tepuk di belakang 3 kali, insya-Allah dia akan keluar. Jin ifrit. Sebab apa? Jibril sendiri ajar, a'udzu bi wajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammat allati la yujawizuhunna barru wa la fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dara'a fil ard wa syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariki yatruqu bi khairi ya rahman. Ini antara doa yang diajar oleh Jibril kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Nabi baca doa tadi, maka tersyukurlah ia padam api yang diikut di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menunjukkan bagaimana doa yang diajarkan oleh Jibril boleh kita beramal dan boleh kita beramal setiap lepas sembahyang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada gangguan iblis ataupun khianat manusia sihir ataupun histeria. Maka Nabi lalu satu tempat. Nabi selalu lagi selepas pada itu Nabi lalu satu tempat, Nabi bau harum. Lalu Nabi tanya, tempat apa ini wahai Jibril? Tempat ini adalah tempat makam Siti Masyitah dengan anak dan suami dia. Sebab suami Masyitah dan anak-anak dia adalah pekerja di kalangan Fir'aun. Antara suami Masyitah adalah menteri kepada Fir'aun juga, orang kalangan Fir'aun. Bila mana Masyitah sedang sisir rambut anak dia, tiba-tiba jatuh sisir di tangan Masyitah. Lalu Masyitah kata, bismillah ta'isa Fir'aun. Dia kata Masyitah. Lalu anak dia kata, wahai Masyitah, adakah Tuhan selain daripada ayah aku? Anak dia kata, ya, Tuhan kamu itu adalah Tuhan aku, Tuhan aku adalah Tuhan ayah kamu juga. Dikatakan oleh Masyitah pada ketika itu. Maka anak dia kata, nak tak aku nak cerita kepada ayahku perkara yang kamu sebut ini? Kata, kalau begitu ceritalah kamu, kata Masyitah. Lalu pun dia pergi pada ayah dia Fir'aun tadi, mengatakan, wahai ayah, Masyitah kata ada Tuhan selain daripada ayah. Maka kata Masyitah, kata Fir'aun, dia panggil Masyitah, wahai Masyitah, adakah benar apa yang kamu kata? Ya, benar. Tuhan aku adalah Tuhan kamu, Tuhan kamu adalah Tuhan anak kamu juga. Dia kata. Maka ketika itu Fir'aun panggil suami dia datang. Adakah kamu percaya apa yang dikatakan oleh isteri kamu? Ya. Dia pun yakin dan percaya. Maka rekaskan cerita.
sebelum dia nak lemparkan Masyitah dengan anak-anak dia ke dalam satu tembaga yang panas ini, lalu dia kata, wahai Masyitah, mintalah apa saja permintaan kamu, sebab kamu orang yang banyak berkhidmat kepada aku, kata Masyitah. Kata Fir'aun. Maka ketika itu kata Masyitah, aku minta satu perkara saja kepada kamu, wahai Fir'aun. Kalau akan bunuh aku dan suami dan anak-anak aku, nanti aku minta kepada kamu, tanamkan aku dengan satu lubang sahaja. Ini permintaan Masyitah. Maka oleh kerana permintaan dia itu diterima oleh Fir'aun, maka dipanaskan kawah tembaga, maka dicapok yang pertama adalah suami dia. Dicapok turun dalam kawah tadi, mati suami dia. Maka yang kedua dicapok pula anak perempuan dia, anak sulung dia, dicapok kedua. Bila mana Fir'aun dia faham, dia pandai Fir'aun ni, dia nak capok Masyitah tak, dia capok anak yang kecil. Masa tu anak Masyitah ni masih menyusu. Bila Fir'aun arah kepada tentera dia, ambil anak Masyitah baling di dalam kawah tadi, lalu Masyitah pegang ketika itu. Sebab itu perempuan dia kalah dengan anak kecil. Dia kalah dengan anak kecil. Kesayangan seorang ibu terhadap anak kecil ni tak boleh nak, ia rela korbankan hati dia ataupun jiwa dia semata-mata nak selamatkan anak dia daripada musnah, daripada sesuatu perkara. Lalu ketika itu bila nak pegang, tentera pegang anak dia, sehingga dalam hati dia terdetik dia nak kembali kepada agama Fir'aun. Masyitah pada ketika itu, bila mana hati dia nak kembali kepada agama Fir'aun, lalu anak yang ada di atas dukung Masyitah tadi, dia kata, wahai ibuku, berkata-kata, bercakap, padahal anak dia masih kecil lagi. Kata para ulama, anak dia masa tu lebih kurang 6 bulan, 7 bulan saja. Kata, wahai ibuku, kamu sudah berada di atas landasan yang benar, atas jalan yang betul, maka terjunlah kamu ke dalam kawah serta dengan aku, kata anak Masyitah. Maka setelah dia dengar ucapan anak dia tadi, maka terjun dia dalam kawah meninggal. Lalu ditanamkan satu kubur. Lalu Nabi mengatakan, wah, ini adalah makam Masyitah, suami dan anak-anak dia, kata Jibril alaihissalam. Maka terus, sebab tu Imam Jalaluddin Asyuti kata dalam syair dia, takallama fil mahdi Nabi Muhammadun wa Yahya wa Isa wal Khalil wa Maryam wa Mubarrid Jurayj thumma syahidu Yusuf. Ini antara Nabi Syekh Jalaluddin Asyuti sebut ada 10 kanak-kanak yang berkata-kata, yang bercakap di usia kecil. Lalu Nabi terus berjalan naiknya sampai di, rekaskan cerita, Nabi sampai di Baitul Maqdis. Lalu Nabi suruh malaikat Jibril suruh Nabi masuk ke dalam masjid sembahyang. Maka Jibril ikat borak di batu di luar masjid. Ketika Nabi sampai di Masjid Al-Aqsa, Nabi naik ke langit. Nabi tak naik dengan borak. Nabi hanya naik ke langit dengan satu tangga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat Nabi selesai sembahyang di Masjid Al-Aqsa tadi, sembahyang tadi, Jibril ikat borak yang dinaiki oleh Nabi tadi, ikat di satu batu di luar masjid. Maka setelah selesai, Nabi pun duduk di luar masjid. Lalu Allah Ta'ala turunkan satu tangga daripada syurga. Tangga itu dibuat daripada emas, turun daripada langit pertama. Nabi pijak kaki Nabi di tangga yang pertama, terus sampai dengan Jibril sampai langit yang pertama. Bila jumpa sampai langit pertama, diketuk pintu langit. Langit pertama yang dijaga oleh Nabi Ismail, bukan Nabi Ismail, malaikat Ismail namanya. Disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Dan malaikat Ismail yang menjaga langit yang pertama ketuk pintu, tanya, siapa dengan kamu? Adalah Muhammad. Adakah dia diutus? Ya, benar. Maka naik sampailah tahap naik yang pertama, jumpa dengan Nabi Adam. Naik yang kedua, jumpa dengan Nabi-Nabi yang lain. Sehingga langit yang kedua ni jumpa dengan Nabi, tak silap, Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Kita naik sampai langit yang ketujuh baginda sallallahu alaihi wasallam, naik sampai di dekat dengan, sebab itu setiap lapisan langit ini berbeza kejadian Allah Subhanahu wa taala. Langit yang pertama yang dijadikan oleh Allah, jarak antara langit pertama kedua, jarak dia 500 tahun perjalanan antara jarak dia. Dan tebal langit, sekeping langit yang dijadikan oleh Allah, tebal dia ada 500 tahun perjalanan juga. Bayangkan, tebal langit 500 tahun perjalanan, antara langit pertama dan kedua 500 tahun perjalanan juga. Langit yang pertama dijadikan oleh Allah daripada batu yang putih. Daripada yang pertama dijadikan oleh Allah daripada cahaya Bukit Qaf. Bukit Qaf ini wujud di dunia tapi tak dilihat oleh manusia. Dikatakan oleh Syekh Daud, dia kata gunung itu, Bukit Qaf itu ada di dunia besar mana? Sebesar dunia gunung itu.
Cahaya gunung itu seperti mana kita tengok langit pertama, itulah cahaya bumi, cahaya gunung tadi. Maka yang langit kedua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada batu yang putih, di langit kedua. Langit yang ketiga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan daripada besi. Langit yang keempat dijadikan oleh Allah daripada tembaga. Langit yang kelima dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perak. Langit yang keenam dijadikan oleh Allah daripada emas. Langit yang ketujuh dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada permata yakut yang merah. Mana setelah itu Nabi naik sampai di langit yang ketujuh. Bila mana sampai Nabi ke langit yang ketujuh tadi, Nabi pun berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu bersandar di dinding pintu Sidratul Muntaha, di daun pintu Sidratul Muntaha. Maka ketika itu sebelum Nabi naik ke bermunajat kepada Allah, lalu bertemu Nabi Ibrahim, lalu kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, selamat datang kamu ke sini. Sebelum kamu bertemu bermunajat kepada Allah, aku wasiat kepada kamu, wahai anakku, sampaikan wasiat ini kepada umat kamu supaya umat kamu memperbanyakkan tanaman-tanaman syurga, kata dia, Nabi Ibrahim. Maka kata Nabi, apakah itu wahai taman-taman syurga, wahai Nabi Ibrahim? Lalu kata Nabi Ibrahim, perbanyakkan suruh umat kamu berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini perkataan yang disuruh, yang diwasiatkan Nabi Ibrahim untuk sampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Ibrahim, kalau sekali umat kamu kata perkataan ini, satu pohon ditanamkan oleh Allah di dalam syurga. Pohon itu besar mana? Kata Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitabnya Bahrul Mazi, mengatakan satu pohon yang ditanamkan oleh Allah. Pohon itu kuda yang paling pantas, yang paling laju berlari 100 tahun tak sampai, tak cukup kelilingnya. Besarnya pohon kayu yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kasih Allah, bila mana Nabi naik ke selepas dapat wasiat, Nabi pun naik ke langit bermunajat kepada Allah. Allah tanya, wahai Muhammad, apa saja kamu nak minta lah? Ketika itu Nabi tak minta, Nabi hanya Nabi bagi tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang kebaikan yang ada pada nabi-nabi yang dahulu. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud dan Nabi Saleh sebagainya. Nabi Adam Idris sebagai kalamullah, Nabi Isa sebagai Khalil, Nabi Musa sebagai Khalilullah, Nabi Isa dan apa sahaja yang diberi kelebihan oleh Allah nabi-nabi dahulu. Nabi tak minta, tapi ketika itu Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala faham apa yang Nabi nak, maka Allah Ta'ala gelarkan Nabi sebagai Habibullah. Allah Ta'ala beri satu gelaran kepada Nabi SAW, Habibullah, kekasih Allah. Bila Nabi dapat perkara tersebut, Nabi pun turun bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada ketika itu hanya sekadar senyum sahaja dan tak mampu nak berkata-kata kepada Nabi Muhammad kerana malu, sebabkan pangkat yang ada pada Nabi Muhammad lebih tinggi daripada pangkat yang ada pada dia sebagai Khalilullah. Yang ada pada Nabi kita Muhammad sebagai Habibullah. Ini dah menunjukkan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dah menunjukkan peristiwa kesimpulan yang kita dapat pada hari ini. Yang pertama, Allah Ta'ala nak gembirakan hati kita. Allah Ta'ala menggembirakan hati Nabi. Allah bawa Nabi untuk daripada Masjidil Haram menuju ke Masjid Al-Aqsa, naik menerima sembahyang. Yang pertama, kerana selepas pada itu Allah bagi sembahyang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi rasa gembira dan cukup bahagia. Begitulah kita dalam hidup kita. Kalau kita nak hidup dengan keadaan tenang, dalam keadaan bahagia, jaga sembahyang. Pada as-salatul mi'rajul mu'min, sembahyang kita ini sentiasa, setiap hari 5 waktu sehari semalam kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi dibawa naik menghadap Allah satu kali saja di bulan Rajab. Adapun kita ini menghadap Allah, as-salatul mi'rajul mu'min, sembahyang menghadap Allah Ta'ala ini, naik bertemu dengan Allah setiap keadaan, setiap masa, setiap saat. 5 kali sehari kita bermunajat. Sebab itu kalau kita nak senang hidup kita, nak tenang hidup kita di dunia, jagalah sembahyang. Mudah-mudahan Allah jaga segala-galanya dalam hidup kita.
Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila mana kita rasa sedih dalam hidup kita, banyakkan kita bermunajat kepada Allah. Dengan kesedihan itu Allah Taala akan bantu kita. Dengan munajat itu Allah akan bantu dan beri kemudahan bagi hidup kita. Apa sahaja dalam hidup kita mesti Allah akan bagi. Sebab itu bila apa sahaja yang kita minta kepada Allah, bukan benda yang kita minta tu Allah bagi, tetapi Allah bagi benda yang kita tak minta. Kadang-kadang kita minta kekayaan, lalu Allah Ta'ala bagi kekayaan hati kita, rasa tenang dalam hidup kita. Kadang-kadang kita minta keceriaan dalam hidup, kadang-kadang Allah jadikan anak kita anak soleh dan solehah. Kadang-kadang kita minta sesuatu kebahagiaan yang lain, tapi Allah Ta'ala bagi dalam kebahagiaan rumah tangga kita. Sebab setiap permintaan kita tak semestinya Allah beri perkara yang kita minta, tapi Allah bagi perkara yang tak minta Allah bagi. Sebab itu kalau kita pandai bersyukur, kita pandai menghargai apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba yang baik, hamba yang bersyukur, hamba yang mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sekadar itu untuk tazkirah ataupun peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan yang ada dalam dewan ini ataupun yang ada di alam maya, di alam sana. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan pengajaran ini ambil untuk letak diri kita dan ambil sebagai iktibar pengajaran bagi diri kita supaya kita menjadi orang yang terbaik. Ucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang mana ada soalan, boleh ajukan soalan. Mungkin kita buka 1-2 soalan. Boleh bertanya terus dengan onkan mic, ataupun kalau malu, chatkan saja dalam chat box tu. Boleh tanyakan kepada Ustaz. Kalau malu juga jangan tanya. Jadi kalau ada soalan kita boleh teruskan. Sama ada yang ada di dewan aktif, bilik aktif ni ataupun di app Zoom, boleh tanyakan soalan kepada Ustaz. Satu ataupun 2 soalan lah kita buka kan. Tak ada setakat ni tak ada soalan lagi Ustaz. Jadi kita ada lebih kurang 128 orang Ustaz yang join ceramah pada pagi ini. Jadi kalau tak ada soalan, saya bagilah satu soalan Ustaz. Jadi sepanjang perjalanan Nabi Ustaz bersama Jibril AS daripada kita ambil daripada Baitul Maqdis ke Siratul Muntaha, apakah pengajaran besar bagi kita zaman sekarang ni? Apa pengajaran kita boleh ambil daripada peristiwa yang Nabi lalui sepanjang perjalanan Ustaz? Terima kasih atas mesti kita tanya persoalan tadi. Pengajaran yang kita dapat ambil daripada pengajaran daripada perjalanan Nabi ke masjid, daripada Masjid Haram kepada Masjid Al-Aqsa, itu satu nak menunjukkan kepada kita bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan tadi. Banyak pengajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita boleh ambil adalah bila mana Allah nak gembirakan hati Nabi dengan melalui bawa Nabi berjalan. Ibarat kita bila kita nak ceriakan hati kita, nak gembirakan hati kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat kebahagiaan. Itu sebenarnya. Itu hakikat yang kita perlu tahu. Kenapa gembara Nabi SAW daripada Masjid Al-Aqsa itu, daripada Masjid Aqsa Madinah, Masjid Makkah kepada Masjid Al-Aqsa, untuk Nabi ditunjukkan sesuatu perkara tentang supaya Nabi gembira. Bila mana gembira Nabi naik dalam keadaan ceria. Begitu juga kita seorang hamba, kesimpulan yang kita dapat ambil semua dengan apa yang ditunjuk oleh Allah kepada Nabi tadi. Bila hati kita sebagai manusia ada apa sahaja masalah dalam hidup kita, kita menuju ke rumah Allah. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan yang hakiki, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, setakat ini Ustaz soalan tak ada soalan ada. Jadi kita tutup majlis ini. Sebelum tu kita bergambar dulu lah. Kita minta tuan-tuan, perempuan, masing-masing boleh buka onkan kamera masing-masing untuk sama-sama kita mengambil gambar bersama Fadil Ustaz. Saya serahkan kepada pihak ICT, Cik Ahmad.
Okey, 1, 2, 3. Senyum. Okey, terima kasih. Terima kasih bagi pihak ICT atas tugas hari ini dengan terbaik, insyaAllah. Jadi untuk itu saya mewakili Jadual Kuasa Sutra mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas kehadiran Ustaz pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa jika diberi keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi pihak Rustia juga saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dapat meluangkan masa untuk bersama-sama kita dalam ceramah pada pagi ini. Semoga apa yang Ustaz kongsikan tadi, Ustaz sampaikan tadi, kita dapat ambil pengajaran dalam kita melayani kehidupan kita, insyaAllah. Jadi saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas.